Halo Telco, powered by TuneTalk, menawarkan panggilan percuma ke semua rangkaian serta menyajikan capaian internet berkelajuan tinggi dan unlimited. Dengan rangkaian Celcom yang stabil, dengan hanya RM48 sahaja sebulan, anda akan perolehi semua manfaat di atas, plus data tanpa had dan hotspot 5G. Great deal ni guys. So apa tunggu lagi? Segera hubungi nakama kita, Saudara Fauzi, untuk mendapatkan SIM card awesome ini. Segala butiran berkenaan SIM card ini, korang boleh bertanya lanjut dengan menekan link yang aku sediakan di ruangan description di bawah. Up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas One Piece. Okay guys, dalam video kita pada kali ini kita akan berdiskusi tentang satu organisasi baharu yang telah ditubuhkan oleh Captain Buggy The Genius Jester yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1056 pada muka surat yang ke-14, yang mana tajuk bagi chapter ini sendiri adalah Cross Guild. Gila lah guys, what a pirate si Buggy hidung merah ni. Maka banyaklah persoalan-persoalan menarik yang telah muncul untuk kita bincangkan bersama. Antaranya termasuklah apakah objektif penubuhan Cross Guild, kenapa Crocodile dan Mihawk nak join Buggy, apakah hala tuju Cross Guild ini, sejauh mana kekuatan Cross Guild ini. So guys, nak tahu apakah jawapan-jawapan untuk soalan-soalan tersebut yang akan aku kongsikan dengan korang semua? Pastikan korang tonton sampai habis. Okay, so jom let's proceed with the content. Baiklah guys, dalam muka surat yang ke-14 chapter yang ke-1056 ini kita dapat tengok satu poster Cross Guild yang menunjukkan watak Buggy, Mihawk dan Crocodile, dan juga dua bilah pedang yang bersilang, sambil di tengah-tengah silangan pedang-pedang tersebut terdapatnya logo Buggy Pirates yang menunjukkan kepada kita bahawa Buggy lah pengelola bagi organisasi Cross Guild ini. Dan persoalan pertama yang telah muncul daripada poster ini adalah soalan yang telah ditanyakan oleh Luffy pada muka surat yang berikutnya, iaitu kenapa Crocodile dan Hawkeye Mihawk ditunjukkan dalam poster tersebut seolah-olah mereka adalah pengikut kepada Buggy. Bahkan Zoro juga mengatakan perkara tersebut sangat-sangat tak masuk akal, lagi-lagi pula apabila Mihawk berada dalam poster tersebut. So guys, daripada sini persoalan yang telah terwujud adalah kenapa Mihawk dan Crocodile boleh berminat untuk nak join Buggy si hidung merah ni. Well, macam for me personally, pada aku sebab utama kenapa Crocodile dan Mihawk memilih untuk nak join si Buggy ni adalah disebabkan oleh seperti mana yang kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-956 muka surat 13. Kita dapat tengok yang sistem si Chibukai telah pun dibubarkan, dan kini mereka-mereka yang dahulunya merupakan anjing kepada the world government yang mendapatkan jaminan kebebasan daripada buruan pihak Marine telah pun kembali diburu semula, termasuklah watak Buggy, Mihawk, Crocodile, Hancock dan Weevil. Untuk melarikan diri mereka daripada buruan pihak Marine lah, Crocodile dan Mihawk telah menyertai Buggy. Maksud aku macam ni, aku bukannya nak mengatakan bahawa Mihawk dan Crocodile adalah seorang yang lemah, akan tetapi kalau mereka bergerak secara bersendirian, mereka akan menjadi sasaran yang lebih mudah untuk diburu oleh pihak Marine berbanding apabila mereka semua bersatu. Dan macam mana yang kita tahu juga, Mihawk adalah sejenis watak yang tak suka untuk nak bergaduh dengan budak-budak hingusan ni. Senang cakap, dia tak nak leceh lah. Ini merupakan seorang yang apabila nak berlawan, dia akan pastikan yang lawan itu betul-betul layak untuk bertanding dengan dia in term of ability and fairness, barulah dia akan berlawan dengan serius. Buktinya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-51 muka surat ke-3, apabila Zoro mencabar Mihawk untuk berlawan, Mihawk telah menggunakan pedang yang paling kecil yang dia ada dengan mengatakan kepada Zoro bahawa he is not the kind of fool who hunts rabbit with a cannon, menunjukkan kepada kita bahawa dia ni bukannya suatu watak yang bodoh-bodoh je nak keluarkan kemampuan penuh untuk berhadapan dengan budak-budak hingusan. Dan dia juga hanya menghayunkan kokutum miliknya untuk menebas Zoro apabila dia mendapati bahawa Zoro layak untuk ditebas dengan pedang Yoru-nya itu. In term of fairness dan keadilan pula, kita dapat tengok yang setelah Shanks kehilangan tangan kirinya, Mihawk dah tak nak dah untuk lawan berduel dengan Shanks lagi, kerana dari sudut pandang mata helangnya itu, perlawanan dengan keadaan Shanks yang sedemikian adalah tidak adil. So that apa yang aku cuba untuk sampaikan adalah jawapan untuk soalan kenapa Mihawk boleh join Buggy adalah disebabkan oleh dengan berada di bawah naungan Buggy yang mempunyai nakama-nakama yang sememangnya terdiri daripada banduan-banduan Impel Down yang telah terlepas bersama-sama Buggy.
Sudah tentu anak-anak kapal bagi inilah yang akan berhadapan dengan mana-mana marine yang datang memburu mereka dahulu, dan setelah berjaya untuk melepasi fighter-fighter bagi, barulah mana-mana marine mampu untuk berhadapan dengan bagi, Mihawk dan Crocodile. Maka dengan itu Mihawk sudah tidak perlu untuk berhadapan dengan bilis-bilis marine yang datang, dan hanya marine yang betul-betul mampu untuk menumpaskan nakama bagi sahajalah yang akan berhadapan dengan dia. Atau dalam erti kata lainnya, hanya marine yang telah melepasi saringan dan betul-betul layak untuk berhadapan dengan Mihawk sahajalah yang akan menghadapi Mihawk. Dan perkara ini memangnya bertepatan dengan konsep yang telah dipegang olehnya untuk bertarung dengan seseorang, seperti mana yang aku dah jelaskan dengan korang sebentar tadi. Manakala untuk Crocodile pula, alasan yang sama juga terpakai untuk diri dia. Dan untuk korang yang tertanya-tanya kenapa si Mihawk dan Crocodile tak join Shanks, Blackbeard atau Luffy dan memilih untuk join bagi pula kan, sedangkan mereka ni lagi hebat daripada bagi kan. Untuk soalan ni kita kena ingat yang semasa Cross Guild ini diwujudkan, Shanks sedang berada dalam perjalanan daripada Marijoa menuju ke Wano, seperti mana yang kita dapat tengok dalam chapter 1054. Manakala Luffy pula sedang berada di negara Wano berhadapan dengan Kaido, dan Blackbeard pula sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang telah dimention oleh Blackbeard dalam chapter yang ke-925. Maka memandangkan keadaan mereka yang diburu oleh marine pada saat itu sangat-sangat mendesak, maka mereka tidak mempunyai pilihan lain melainkan untuk bergabung bersama-sama dengan bagi The Jester Genius ini. Menyebabkan bagi aku inilah jawapan yang paling sesuai untuk aku ketengahkan kepada korang bagi menjawab soalan kenapa Mihawk dan Crocodile menyertai bagi dan bukan Yonko yang lain. Soalan yang seterusnya pula yang kita dapat lihat daripada muka surat yang ke-15 chapter 1056 ini juga adalah, apakah objektif penubuhan Cross Guild yang dibina oleh bagi The Clown ini, sehingga kan menurut Trafalgar di Waterloo, organisasi yang terdiri daripada watak-watak yang hebat inilah yang merupakan punca bagi selayaknya digelar sebagai Yonko. So guys, pasti adanya sesuatu objektif dan matlamat utama dalam penubuhan sesuatu organisasi, dan kalau korang perasan, objektif bagi penubuhan Cross Guild ini kita dah dapat tengok sebelum ini lagi dalam chapter yang ke-956 muka surat 15, yang mana bagi telah mengatakan bahawa dia akan melawan dengan sekeras-kerasnya tindakan yang telah dilakukan oleh the world government, which is yang cuba menangkap Shichibukai yang tidak berguna lagi kepada kerajaan dunia sekarang. Maka daripada sini dapat kita katakan yang tujuan utama bagi menubuhkan Cross Guild adalah untuk membalas dendam kepada pihak marine. Yes, for revenge. Yalah, bagi sendiri cakap dalam chapter yang sama bahawa sebelum ini marine sendiri yang isytiharkan Shichibukai sebagai sebahagian daripada mereka ketika mereka memerlukan hikmat daripada Shichibukai. Akan tetapi sekarang disebabkan oleh kebusukan dan kecuaian pihak marine sendiri yang tak mampu untuk mengawal Crocodile dan Doflamingo, tak pasal-pasal marine dah menunding jari ke arah sistem Shichibukai, sedangkan Shichibukai yang lainnya tak ada buat masalah apa-apa pun. Tak cukup dengan menyalahkan Shichibukai, marine siap nak tangkap lagi mereka-mereka ini seolah-olah mereka langsung tiada nilainya, tiada jasanya di sisi marine. Yalah, mana taknya Hancock dan Mihawk yang dahulunya merupakan barisan hadapan yang mempertahankan Marineford dalam perang Marineford War pun turut diburu oleh marine, padahal dengan bakti yang mereka telah curahkan, mereka ini selayaknya mendapatkan pengampunan. Sekalipun mereka bukan lagi Shichibukai, tak perlulah nak buru mereka semua ni kan. Maka sebab itulah bagi menubuhkan Cross Guild ini dengan menggabungkan kekuatan Shichibukai yang telah teraniaya ini untuk membalas dendam kepada marine. But then guys, terciptalah lagi satu soalan yang lebih menarik iaitu, adakah Cross Guild akan turut menjemput ataupun mengajak the remaining Shichibukai seperti Boa Hancock dan Edward Weevil? Yalah, kalau dia nak pancing dua orang ni pun dia mampu je, senang je. Untuk si Hancock tu bagi boleh cakap yang dia kenal Luffy dan dialah yang banyak membantu Luffy dalam Impel Down untuk meloloskan diri. Untuk si Weevil pula, dia boleh pancing dengan reta. Memandangkan mak si Weevil tu, Miss Buckin, agak gila harta juga orang dia. Bagaimana menurut kalian? Please drop your comment down below guys. Kemudiannya kita juga dapat tengok dalam muka surat 15 chapter 1056 ini, Eustace Captain Kidd memberitahu bahawa organisasi Cross Guild ini juga telah mula bertindak dengan menggunakan modus operandi untuk meletakkan nilai bounty ke atas kepala-kepala marine untuk dijadikan sebagai habuan untuk diburu. Perkara ini juga menimbulkan satu persoalan kepada kita semua, iaitu apakah rasionalnya Cross Guild meletakkan bounty ke atas kepala marine? Maksud aku macam ni, selain daripada bertujuan untuk membalas dendam dengan memberi ugutan kepada pihak marine, yalah mungkin bagi fikir macam ni, oh korang nak buru kami kan, nah sebelum korang buru kami,
biar kami dulu yang buru korang. Ingat korang je ke boleh buat bounty, boleh main bounty ni semua? Macam tu lah lebih kurang. Agak-agaknya apakah rasional sebenarnya? Yelah, kalaulah nak dikatakan mereka dapat keuntungan, mereka sebenarnya langsung tak ada untung pun. Bahkan mereka pula yang rugi sebab nak kena keluarkan dana syarikat untuk membayar nilai bounty tersebut kepada mereka yang berjaya untuk menangkap Marine. Maka aku personally berpendapat bahawa visi dan misi Cross Guild menghasilkan bounty ini selain daripada untuk membalas dendam adalah untuk membantutkan segala pertumbuhan dan usaha Marine. Kenapa aku berpendapat sedemikian adalah kerana dengan mengeluarkan bounty seperti ini, Cross Guild bukan sahaja mampu untuk menghalang Marine yang datang untuk memburu mereka, bahkan organisasi ini secara tidak langsungnya telah mampu untuk menghalang mana-mana pihak yang ingin menyertai Marine. Yelah, sebelum ni kita dapat tengok sejak daripada awal siri One Piece ini lagi, tujuan utama Koby nak menyertai Marine adalah disebabkan oleh dia merasakan yang dia akan lebih selamat daripada ancaman lanun seperti Alvida apabila menyertai Marine, dan juga Koby ingin membanteras lanun-lanun yang lainnya. Tapi sekarang sudah tidak ada jaminan keselamatan lagi, sekalipun bagi mereka yang menyertai angkatan tentera Marine ini. Bahkan mereka-mereka yang lemah inilah yang akan menjadi sasaran utama untuk diburu oleh Cross Guild dan juga bounty hunter di luar sana. Maka seandainya mereka tidak mempunyai will yang betul-betul kuat untuk menjadi Marine, maka daripada awal lagi mereka tidak akan berani untuk berhadapan dengan ancaman bounty daripada Cross Guild ini, sekaligus menyebabkan jumlah mereka yang ingin menyertai Marine semakin terbantut. Mana taknya sekarang ni kalau jadi lanun kena buru dengan Marine, kalau jadi Marine pula kena buru dengan Cross Guild. So lebih baik jadi rakyat marhain je senang, tak ada orang nak buru-buru apa semua ni kan. Selain daripada itu, tujuan menghasilkan bounty ni juga, in my point of view personally, adalah untuk menyerlahkan aura Bagi sebagai seorang Yonko. Hal ini demikian kerana hanya dengan cara ini sahajalah Bagi mampu untuk menunjukkan yang dia mempunyai kelayakan sebagai seorang Yonko dengan memberikan ancaman yang besar kepada the world government, sekaligus menaikkan lagi nama Bagi dalam kalangan penjenayah-penjenayah untuk menyertai dia. Macam mana yang Law pernah bagi tahu Luffy pasal New World, which is di New World ini lanun-lanun hanya mempunyai dua pilihan sahaja, sama ada untuk menentang Yonko ataupun menyertai Yonko. Maka dengan cara mewujudkan bounty seperti ini, Bagi mampu untuk membuatkan lanun-lanun yang lain takut untuk menentangnya dan lebih yakin untuk berada di bawah naungan Yonko Bagi, yakni berasa lebih selamat daripada diburu oleh Marine. Oh ya guys, berkaitan dengan bounty untuk Marine ni, insyaAllah aku akan hasilkan satu video untuk korang semua berkaitan dengan top 10 bounty Cross Guild untuk Marine dalam video yang akan datang. So guys, stay tune dengan channel ini, okay? Dan kita juga dapat lihat dalam panel yang sama dengan Kid dan Law yang sedang berbincang tentang Cross Guild. Luffy yang berada di tengah-tengah Law dan Kid telah mengatakan bahawa Bagi hanyalah satu watak yang bodoh sahaja, dan turut mempersoalkan macam mana Bagi the Jester Genius mampu untuk mengetuai organisasi Cross Guild. Okay, pause kejap guys. Untuk part ni aku nak ajak korang untuk sama-sama berbincang di ruangan komen di bawah. Agak-agak korang lah kan, ke mana Oda Sensei nak bawa watak si Bagi ni. Maksud aku macam ni, setakat hari ini apa yang kita ketahui daripada watak Bagi ini adalah watak badut berhidung merah. Ini sememangnya merupakan a joke karakter yang digunakan oleh Oda untuk menambahkan elemen jenaka dalam siri One Piece ini. Dan sememangnya kita dapat lihat yang hampir kesemua anime mempunyai a joke karakter seperti ini. Contoh yang paling common kita dapat tengok adalah anime The Big Three dalam community anime, which is Dragon Ball, Naruto dan One Piece itu sendiri. Namun demikian, setiap daripada joke karakter ini memainkan peranan yang berbeza bagi ending anime itu sendiri. Misalnya dalam anime Dragon Ball, the joke karakter yang di-highlightkan oleh Akira Toriyama adalah Mr. Satan, dan watak ini sememangnya dikekalkan sampai habis sebagai joke karakter sepanjang siri Dragon Ball ini. Sedangkan dalam anime Naruto pula, the joke karakter yang telah dihasilkan oleh Masashi Kishimoto adalah watak Tobi. Namun demikian, watak yang pada mulanya adalah a joke karakter ini telah pun didedahkan oleh Masashi Kishimoto bahawa watak ini ternyata hanyalah berpura-pura menjadi watak yang bodoh, dan watak Tobi ini sebenarnya adalah Obito yang merupakan the main antagonis dalam The Fourth Great Ninja War sebelum Obito disedarkan kembali oleh Naruto. Maka adakah Oda akan menjadikan watak Bagi ini seperti watak Mr. Satan yang terus menjadi joke karakter, ataupun seperti Tobi yang sebenarnya adalah Obito? Well, aku lebih pun berpendapat yang Oda akan membawa watak Bagi ini dengan keunikan Oda yang tersendiri, memandangkan Oda ni adalah seorang kaki twist. So, aku tak rasa Oda akan menggunakan pattern yang sama dengan kedua-dua mangaka Akira Toriyama dan Masashi Kishimoto.
Sebab aku rasa Oda is bukan better than diorang both ni lah. Maksud aku Oda ni dia ada perancangan dan idea dia yang tersendiri daripada dia mencedok idea-idea dua mangaka ni. Maka aku merasakan yang Buggy ini berkemungkinan adalah a joke karakter yang bakal ditwist oleh Oda untuk memainkan peranan penting pada penghujung siri One Piece ini nanti. Tapi bukan sebagai antagonis seperti mana Obito, namun Buggy ini akan dijadikan oleh Oda sebagai tulang belakang yang sebenarnya selama ini berusaha dengan caranya yang tersendiri untuk menyempurnakan kehendak ataupun aspirasi bekas kaptennya Goldie Roger untuk fulfill the prophecy of Joy Boy, yakni untuk mengangkat Luffy yang merupakan orang yang dinanti-nantikan oleh Roger untuk menjadi the next Pirate King. Ini bukanlah satu teori dan hanya sekadar firasat aku sahaja. Tapi cuba korang bayangkan macam mana kalau tindakan Buggy merosakkan topi jerami Luffy dalam chapter yang ke-18 sebenarnya adalah untuk menguji sejauh mana nilai topi itu kepada Luffy. Macam mana kalau tujuan Buggy nak eksekusi Luffy dalam chapter yang ke-99 adalah untuk menguji adakah Luffy adalah benar-benar insan yang dipilih oleh Devil Fruit Nika. Dan macam mana kalau sebenarnya Buggy tahu tentang rahsia One Piece daripada pengalamannya sebagai Roger Apprentice, dan seperti mana Shanks dan Rayleigh yang dilihat yakin bahawa Luffy adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Roger dan telah membantu Luffy untuk menuju ke Laugh Tale. Maka begitulah juga dengan si Buggy ni. Dan cuba korang bayangkan kalau Oda twist yang last kali, Buggy inilah watak yang akan mengorbankan dirinya, nyawa dia demi melihat Luffy menemui One Piece. This is just some random thought je lah. So korang tak payah take it serious sangat, okay? Just untuk kita bayangkan sahaja the possibility, kebarangkalian yang berkemungkinan mampu terjadi ke atas watak Buggy ini. Sekarang jom kita beralih semula kepada perbincangan kita. Seterusnya dalam muka surat yang ke-15 chapter 1056 ini juga, Eustace Captain Kidd mengatakan bahawa sebaik sahaja mereka keluar daripada Wano, mereka perlu berjuang berhabis-habisan untuk bertanding dengan mereka-mereka yang berada di luar sana. So guys, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kidd ini kan, agak-agaknya lah sejauh mana kekuatan Cross Guild ini sehinggakan Kidd yang membacakan berita pasal organisasi ini sahaja telah berkata bahawa mereka mestinya bersungguh-sungguh dalam perjuangan mereka yang seterusnya. Well, untuk menjawab soalan tentang sejauh mana kekuatan Cross Guild ini, daripada poster Cross Guild itu sendiri pun kita dah dapat tengok bahawa ketiga-tiga watak yang ada dekat poster itu adalah watak yang hampir-hampir membunuh the main protagonis dalam One Piece, Luffy dan juga Zoro. Bagi dalam chapter yang ke-99 hampir-hampir memenggal kepala Luffy di Lockdown. Mihawk dalam chapter yang ke-51 mampu untuk membunuh Zoro namun memilih untuk melihat Zoro menjadi seorang greatest swordsman, dan Crocodile pula dalam chapter yang ke-180 telah hampir membunuh Luffy namun Luffy akhirnya diselamatkan oleh Robin. Seperti mana selepas time skip, kekuatan Luffy dan yang lainnya telah meningkat dan tidak lagi sama dengan Luffy yang dulunya. Maka sebab itu aku juga percaya yang kekuatan Buggy, Crocodile, Mihawk juga telah bertambah sepanjang tempoh time skip ini. Dan aku juga berpendapat yang kemungkinan Cross Guild juga akan mencipta satu sistem Shichibukainya yang tersendiri dengan mengumpulkan lanun-lanun yang kuat untuk menjadi barisan hadapan mereka dengan menjanjikan pulangan yang berbaloi kepada lanun-lanun ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kalau kita tengok Yonko-Yonko yang lain, masing-masing mempunyai division mereka yang tersendiri. Whitebeard dengan 16 division commandersnya, Kaido dengan 3 All Starsnya, Big Mom dengan 3 Sweet Commandersnya, Blackbeard dengan 10 Titanic Captainnya, dan Luffy dengan Mugiwara Grand Fleetnya. Cumanya untuk Shanks kita masih lagi belum didedahkan berkaitan division dia lah kan. So Buggy juga mesti mempunyai barisan hadapannya yang tersendiri sebagai seorang Yonko dengan membina sistem yang tertentu, sama ada seperti Shichibukai ataupun sistemnya yang tersendiri. So berkemungkinan besar Buggy akan terus ini aku punya idea pelik lah kan, Buggy akan terus cedok idea Marine dan menamakan division dia sebagai Shichibukai juga, dan ada 7 fighter. Kalau nak jahat lagi berkemungkinan kalau sebelum ini Buggy serve as anjing Marine, tapi kali ini Marine pula akan dibayar untuk serve under Cross Guild dan bounty dorang pula akan dibekukan oleh Buggy. Senjata makan tuan Syak kan. Dan kalau kita perasan, selain daripada kekuatan fizikal, Cross Guild juga mempunyai kelebihan daripada segi knowledge dengan adanya Sir Crocodile bersama mereka. Yalah, kita dapat tengok yang Crocodile lah watak pertama yang menyebut tentang ancient weapon, yakni Pluton dalam dunia One Piece ini. Dan Crocodile juga berjaya untuk mendapatkan Robin yang merupakan the survivor of Ohara yang mampu untuk menterjemah poneglyph berkhidmat di bawah organisasi Barak Worknya. Aku tengok kat sini Crocodile ni kira boleh
dikatakan kuat lah juga ataupun padu lah juga kan. Sebab Big Mom kan yang perlukan orang untuk terjemahkan poneglyph pun dia tak dapatkan Robin. Kaido yang nak terjemahkan poneglyph pun dia tak dapatkan Robin. Maka dari sini kita dapat tengok yang Crocodile juga mempunyai the forbidden knowledge berkaitan dengan sejarah dunia One Piece, and possibly Crocodile juga mengetahui siapakah the man with the burn scar yang dimaksudkan oleh Kid dan Law. Pasal the man with the burn scars ni juga aku akan kongsikan dengan korang semua dalam video yang akan datang nantilah kan. Kalau campur sekali sekarang dia jadi panjang sampai 2 hari. Maka daripada segi kekuatan dan knowledge, organisasi Cross Guild ini sememangnya layak diakui sebagai satu organisasi yang berbahaya dan memberi ancaman yang besar kepada the world government. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Aku harap korang akan terus menyokong YouTube channel ini, Kimis Coverto, untuk membantu aku mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi